Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar anak-anak Ustazah hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan sihat dan sedia menanti kelas Ustazah. Okey, hari ini Ustazah akan sambung tajuk baru iaitu tajuk Nama Allah As-Sabur. Nama Allah As-Sabur. Okey, tajuk kita hari ini merupakan daripada bahagian akidah. Okey, cuba perhatikan. Gambar apa ni? Gambar orang menziarahi orang sakit. Bila kita sakit, kita perlukan kesabaran. Semua orang yang sakit mesti sabar. Dan orang yang datang melawat pun perlu berdoa. Okey, kita tengok pengertian as-sabur. As-sabur ialah Allah Maha Penyabar dengan tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum masa yang telah ditetapkan. Okey. Allah Maha Penyabar dengan tidak tergesa-gesa. Maksudnya Allah buat apa-apa ikut yang telah ditetapkan. Maksudnya, tengok contoh dia. Allah tidak terburu-buru menurunkan azab atau siksaan kepada hamba-hambanya yang derhaka. Kalau kata anak derhaka kepada ibu bapa, bukannya masa tu juga turun azab. Sama juga dengan anak murid yang derhaka kepada guru. Ada yang sepak guru, tapi bukannya azab turun masa tu. Itu maksudnya Allah Maha Penyabar. Allah tangguhkan dulu hukuman tu. Okey. Hukum beriman kepada Allah As-Sabur. Apa hukum dia? Wajib. Okey, tengok dalil Nakhli. Okey, maksud dalil Nakhli, maksudnya ialah sesungguhnya bagi Allah 99 nama, iaitu 100 kurang 1. Sesiapa yang mempelajarinya, maka dia akan masuk ke syurga. Riwayat At-Tirmizi. Okey, kita tengok pula kesan beriman dengan nama Allah As-Sabur. Bila kita beriman dengan nama Allah As-Sabur, yang bermaksud Allah Maha Penyabar, menjadi manusia yang penyabar. Kita memang kena jadi manusia yang penyabar. Yang kedua, menjadi manusia yang bersyukur. Kenapa bersyukur? Sebab Allah tak turunkan azab pada masa tu juga. Allah memberi ruang dan peluang kepada kita untuk bertaubat. Yang ketiga, sentiasa mentaati perintah Allah. Apa yang Allah suruh, kita buat. Yang keempat, seronok melakukan kebaikan. Sebab apa kita seronok melakukan kebaikan? Sebab kita baru niat je nak melakukan kebaikan, sudah diberi pahala. Belum buat lagi. Baru je niat. Esok aku bangun pagi nak pergi sekolah awal. Sebelum pergi sekolah nak salam dulu mak ayah. Kita baru niat, belum buat lagi. Dah dapat pahala. Bila kita buat pula, dapat lagi pahala. Jadi kita seronok melakukan kebaikan. Dan yang kelima, sayang kepada Allah As-Sabur. Okey, tengok kelebihan mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan. Kalau kita ada sifat sabar dalam diri kita, apa yang kita dapat? Kita jadi tabah dan sabar. Apa saja ya dugaan yang kita lalui, kita jadi sabar. Kita sakit pun kita sabar. Kita target nak dapat 6A dalam UPSR tapi tak dapat, kita sabar. Kawan kita ejek kita, kita sabar. Okey, kita ada sifat sabar. Kita rasa tabah, sabar dengan ujian.
Okey, tengok yang kedua, dikasihi Allah. Allah suka. Memang dalam Al-Quran pun banyak cerita tentang sabar. Antaranya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bersabar. Okey, tengok yang ketiga, mendapat pahala. Sudah tentu bila kita bersabar, mendapat pahala. Okey, tengok yang keempat, sentiasa tenang. Memang orang yang sabar ni tenang je. Apa pun orang kata dekat dia tak kisah. Sebab dia tahu Allah ada. Okey, yang kelima, tidak mudah berputus asa. Maksudnya kalau hari ni dapat tak elok dalam keputusan peperiksaan atau apa-apa dugaan yang dia lalui pada hari ini, dia jadikan itu sebagai satu motivasi. Dia akan berjaya pada masa akan datang. Dengan kegagalan hari ini, aku akan yakin aku berjaya pada masa akan datang dengan syarat aku mesti bangun balik. Okey. Dan yang keenam, sentiasa bermotivasi. Okey, macam mana cara nak membuktikan keimanan kepada Allah As-Sabur? Macam mana kita nak buktikan kata kita yakin dengan nama Allah As-Sabur ni? Yang pertama, yakin Allah mengasihani hamba-hambanya. Macam tadilah kita sebut pasal azab. Walaupun kita buat perkara yang tak baik, azab tak turun dengan serta-merta. Allah sayang kita, Allah kasih kita, Allah bagi masa dan ruang untuk kita bertaubat. Yang kedua, bersyukur kerana Allah memberi peluang bertaubat. Saya cakap tadilah. Bersegera bertaubat dan berazam tidak mengulangi kesilapan. Bila kita dah buat salah, kita dah tersedar, segeralah kita bertaubat. Dan terus kita berazam supaya kita tak akan ulangi perkara yang sama. Kalau hari ni kita silap sebab kita terejek kawan kita, atau apa-apa yang kita buat, kita curi duit kawan kita, kita terus bertaubat, minta ampun dan minta maaf kepada kawan kita. Lepas tu kita minta ampun dan kita berazam yang kita tak akan ulang lagi perkara yang sama. Dan yang keempat, bersegeralah melakukan kebaikan dan bersifat sabar dalam kehidupan. Bila kita niat sesuatu perkara yang baik, teruskan buat. Bersegeralah melakukan kebaikan. Kadang-kadang ada orang dia nak niat je, nak dapat pahala niat je. Rugilah kan? Niat je, tapi tak buat pun. Bersegeralah lakukan kebaikan. Niat dan buat. Okey, kita tengok rumusan. Rumusan daripada tajuk yang kita belajar hari ini. Kita hendaklah bersegera melakukan kebaikan dan mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan kerana Allah mengasihi hamba-hambanya yang sabar. Okey, macam saya cakap tadilah, banyak cerita tentang sabar dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang sabar. Jadi, kalau kita bersabar, seluruh kehidupan kita akan rasa mudah sebab kita tenang dalam melalui segala kesulitan yang kita lalui. Alhamdulillah, masa pun telah sampai ke penghujungnya. Tahniah anak-anak semua kerana berjaya mendengar penerangan Ustazah sampai ke akhir. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.